Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan syukur kehadirat ilahi kerana di atas kesempatan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, dapat sama-sama kita berbincang ataupun berkongsi pandangan bersama sahabat-sahabat yang lain sekitar topik yang akan kita kupas pada hari ini, iaitu kupasan buku Agama dan Politik karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, pertamanya, perkongsian ini adalah perkongsian yang saya kira adalah perkongsian yang tidaklah begitu mendalam mungkin. Cumanya mungkin perkongsian ini adalah perkongsian daripada apa yang telah saya baca dan cuba fahami daripada beberapa sumber yang lain, dan juga saya juga mengharapkan perkongsian daripada sahabat-sahabat sekalian agar sama-sama kita dapat menambah kefahaman kita dalam pengetahuan dan juga berdiri di atas persiaan ilmu, insya-Allah. Jadi sedang penonton, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua sedia maklum siapa Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang pada hari ini namanya cukup popular di kalangan masyarakat dunia, dan juga wajar untuk kita katakan bahawa beliau adalah seorang mujaddid pada zaman ini. Dan perbahasan yang akan kita kupas ini adalah perbahasan agama dan politik. Seorang sahabat bertanya kepada saya, adakah sekitar perbahasan Islam? Ya, saya mengatakan perbahasan agama dan politik ini sekitar sisi pandang Islam, insya-Allah. Jadi dalam agama dan politik ini, dalam buku ini terangkum sebanyak 5 bab dalam 2 bahagian. Bahagian pertama ada 3 bab dan bahagian yang kedua ada 2 bab. Dan insya-Allah kita akan pergi secara kita akan melihat apa yang telah diperjelaskan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam karangan beliau, dan juga dalam masa yang sangat terhad ni saya kira kita tidak mampu untuk mengupas kesemua kandungan buku yang telah ditulis oleh beliau. Cuma insya-Allah saya akan datangkan beberapa perkara yang saya rasakan perlu untuk kita fahami dan kita kongsikan bersama, insya-Allah. Jadi saya mulakan pada hari ini dengan pertama sekali kita perlu memahami iaitu makna agama dan juga politik dari sudut bahasa dan juga istilahnya, seperti mana yang telah ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi itu sendiri. Dan sahabat-sahabat dan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan pergi dahulu kepada makna agama yang telah diperjelaskan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Yang pertama sekali kita melihat makna agama dari sudut bahasanya, iaitu satu perkataan yang bermuara kepada 3 pecahan. Okey, makna agama iaitu satu perkataan yang bermuara kepada 3 pecahan, iaitu pecahan yang pertama ialah pihak yang disembah, iaitu kalau kita nisbahkan di sini adalah Tuhan. Yang kedua adalah pihak yang menyembah, iaitu manusia ataupun makhluk. Dan pihak yang ketiga adalah sistem yang menghubungkan antara pihak yang pertama dan pihak yang kedua. Dan perbahasan yang akan kita kupaskan yang akan kita kongsikan pada hari ini, iaitu perbahasan yang ketiga, iaitu sistem yang menghubungkan antara pihak yang pertama dan pihak kedua, sistem yang menghubungkan antara Tuhan dan juga hamba, insya-Allah.
Makna ini diambil daripada Dr. Abdullah Ad-Darras. Dr. Yusuf Al-Qadhi menukilkan makna ini dan diambil daripada Dr. Abdullah Ad-Darras. Dan juga makna istilah yang didatangkan oleh Dr. Yusuf Al-Qadhi, jika kita lihat di dalam karangan beliau, kesemuanya hampir sama. Dan juga makna istilah yang didatangkan oleh Dr. Yusuf Al-Qadhi, ia berdiri di atas dua asas penting dalam makna istilah ini, iaitu asas yang pertama adalah akal dan asas yang kedua adalah kebaikan. Jadi apa itu agama dari sudut makna istilahnya, iaitu definisi yang popular dalam kalangan ulama Islam adalah yang disampaikan oleh pengarang Kasyaf Istilahat Al-Ulum wal Funun, iaitu hukum Tuhan yang dikuatkuasakan untuk orang yang berakal sihat supaya mereka mendapatkan kebaikan pada masa sekarang dan memperoleh kebahagiaan pada masa akan datang sesuai dengan kehendak mereka. Jadi jelas untuk kita fahami, iaitu agama ini diberikan kepada mereka yang mempunyai akal yang sihat, dan juga menganjur kepada kebaikan. Dan kebaikan di sini kita akan kupas, iaitu kebaikan yang bagaimana yang dilihat dari sudut Islam, insya-Allah. Dan juga mana dan juga kalau kita melihat makna ad-din menurut istilah Al-Quran, jika kita nak melihat makna ad-din dari sudut istilah Al-Quran, dia mempunyai pelbagai makna. Sebagai contoh, kalau kita membaca surah Al-Fatihah, di dalamnya ada perkataan Maliki Yaumiddin, iaitu Tuhan yang memiliki, yang menguasai hari pembalasan. Dan juga makna ad-din dalam ayat-ayat yang lain membawa makna yang berbeza. Ini adalah sebahagian daripada mukjizat Al-Quran yang telah diterangkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam karangan beliau Al-Itqan fi Ulumil Quran dalam bab Al-Wujuh wan Nazair, insya-Allah. Dan juga kata ad-din bukan hanya bererti agama yang benar. Kalau kita melihat, kalau kita membaca karya Dr. Yusuf Al-Qadhi, Dr. Yusuf Al-Qadhi mendatangkan satu peristiwa di dalam satu seminar, bagaimana ada seorang peserta yang mendakwa bahawa ad-din itu adalah agama Islam yang benar. Dan Dr. Yusuf Al-Qadhi di atas amanah ilmu, beliau menyanggah hujah peserta tersebut. Peserta tersebut mendatangkan dalil daripada ayat Al-Quran, Inna dina indallahil Islam, dan juga wa may yabtaghi ghairal islami dinan daripada surah Ali Imran. Dan juga Dr. Yusuf Al-Qadhi menyanggah pemahaman ataupun hujah daripada peserta tersebut. Dan Dr. Yusuf Al-Qadhi berkata, Al-Quran sendiri mengiktiraf kewujudan agama-agama lain. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas di dalam agama kamu. Itu bermakna Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf akan kewujudan agama-agama lain, tetapi tidak bererti, jika kita melihat dalam konteks ini, tidak bererti bila kita menyebut ad-din ia menjurus kepada agama yang benar, melainkan melalui pemahaman ataupun melalui apa yang kita yakini. Jika ia disandarkan kepada dinul Islam ataupun dinullah, maka itu dalam konteks agama Islam, kita meyakini bahawa ia adalah agama yang benar. Baik, sahabat-sahabat yang mati Allah Subhanahu wa taala, kita selesai dari sudut makna ad-din, dari sudut bahasa dan juga istilah yang telah diperjelaskan oleh Dr. Yusuf Al-Qadhi dalam karangan beliau. Dan sekarang kita akan menelusuri makna siasah ataupun makna politik, iaitu kalau kita melihat makna siasah, apa yang telah didatangkan oleh Dr. Yusuf Al-Qadhi, sama ada dalam karangan agama dan politik ataupun dalam karangan siasah syariah, beliau mendatangkan makna dari sudut bahasanya adalah mengatur ataupun memimpin. Dalam kamus Tajul Arus, siasah adalah melakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Jadi apabila kita membaca karangan Dr. Yusuf Al-Qadhi, kita akan mendapati bahawa banyak makna siasah yang telah didatangkan, sama ada makna siasah dari sudut ulama Islam, ataupun makna siasah dari sudut perspektif barat, ataupun makna siasah dari sudut filosof dan juga ilmuwan-ilmuwan yang lain. Di dalam Al-Quran tidak ada kata siasah secara kalau kita nak kata dalam Al-Quran tidak ada satu kataan yang menjurus ke arah seketul. Kalau kita nak membahaskan, mungkin tidak ada. Mungkin memang kita tidak akan jumpa perkataan siasah di dalam Al-Quran, melainkan apa yang ada dalam Al-Quran adalah yang diterangkan adalah prinsip ataupun kalimah yang senada dengan makna siasah. Seperti dalam ayat Al-Quran sebagai contoh, ya ayyuhallazina amanu
dalam ayat 58 dan 59 surah An-Nisa, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, dan juga ayat selepasnya, ya ayyuhallazina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan ayat ini dijadikan oleh Imam Ibn Taymiyah untuk dikupas dua ayat ini untuk menghasilkan satu karangan beliau yang cukup masyhur, iaitu As-Siyasah Syar'iyyah. Dan juga di dalam hadis kita akan menjumpa satu hadis yang menyebut Bani Israel disiasah oleh para anbiya, oleh para nabi. Dan juga apabila kita melihat perkataan as-siyasah dan juga kita nak menyandarkan ia kepada perkataan as-syariah, dan apa itu syariah? Iaitu syariah, jika kita melihat kepada karangan Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam As-Siyasah Syar'iyyah fi Daw'in Nusus Syariah wa Maqasidiha, Dr. Yusuf Al-Qardawi menjelaskan sesuatu yang mendatangkan kemudahan, bukan kesusahan, keringanan, bukan memberatkan, mengangkat kesulitan, iaitu syariah yang diturunkan kepada manusia daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu sistem yang memudahkan manusia, yang mendatangkan keringanan dan mengangkat segala kesulitan. Dalilnya daripada surah Al-Baqarah yang Allah Taala katakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Itu antara dalil yang digunakan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi di dalam menjelaskan apa itu syariah. Dan siasah syar'iyyah juga adalah satu sistem politik yang mendatangkan maslahah, iaitu kebaikan. Dan juga kalau kita melihat makna maslahah yang didatangkan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi, ialah sesuatu yang ada padanya kebaikan dan manfaat untuk makhluk, bagi dunia dan agama mereka, kehidupan dan juga akhirat mereka. Penulis juga, iaitu Dr. Yusuf Al-Qardawi, bersetuju dengan makna yang telah didatangkan oleh Al-Imam Ghazali, iaitu memelihara perkara-perkara yang membabitkan 5 asas ataupun ad-daruriyatul khams. Itu perkara yang disebut sebagai hifzuddin ataupun memelihara agama, memelihara nyawa dan sebagainya. Dan juga Dr. Yusuf Al-Qardawi juga menambah makna maslahah ini, selain daripada sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan manfaat kepada makhluk. Dr. Yusuf Al-Qardawi juga bersetuju dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, dan juga Dr. Yusuf Al-Qardawi juga menambah perkara daruriyat yang lain yang mesti dipelihara, iaitu kehormatan, keamanan, keadilan, dan juga menyempurnakan akhlak yang mulia, memberi kemudahan, menghilangkan kesulitan dan lain-lain. Ini antara makna maslahah yang telah diperjelaskan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Juga makna-makna maslahah yang lain yang telah ditulis, yang telah dikarang oleh ulama-ulama kita, yang boleh kita rujuk dalam karangan Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam Siyasah Syar'iyyah. Begitu juga apabila kita menyebut tentang siyasah, suka untuk saya mendatangkan satu kata-kata yang popular ataupun yang kerap untuk kita dengar, yang kerap kali kita dengar berkaitan dengan makna, berkaitan dengan politik, iaitu satu perbualan ataupun satu kataan yang telah dinukilkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim melalui kalam Imam Ibn Aqil, iaitu seorang, apa yang didatangkan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam karangan beliau, seorang ulama mazhab Syafi'i berkata kepada Imam Ibn Aqil, tidak boleh ada politik kecuali yang sesuai dengan syariat. Jadi Imam Ibn Aqil berkomentar daripada apa yang telah dikatakan oleh ulama mazhab Syafi'i yang tidak didatangkan siapa, iaitu tindakan politik yang memang menghasilkan maslahah dan tidak menimbulkan kerosakan boleh diserahkan kepada manusia, walaupun tidak ada aturan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jika yang tuan maksudkannya, iaitu jika yang ulama mazhab Syafi'i tersebut maksudkan dengan perkataan yang sesuai dengan syariat adalah tidak bertentangan dengan bunyi teks syariat, berarti tuan betul, iaitu satu perkara yang dilakukan yang tidak bertentangan dengan makna syariat itu sendiri, berarti tidak salah apa yang diperkatakan oleh ulama tersebut. Tapi jika yang tuan maksudkan adalah tidak boleh ada politik kecuali mesti sesuai dengan bunyi teks syariat, itu yang kita fahami sekarang ni adalah mereka yang kalau kita sifatkan sebagai literalis, maka tuan salah dan bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat. Seperti mana yang kita sedia maklum, para sahabat juga melakukan satu perkara yang tidak ada satu
ketetapan ataupun satu penjelasan yang jelas daripada dalil Al-Quran dan Hadis, seperti yang telah didatangkan contoh ketika mana Sayyidina Uthman misalnya ketika itu membukukan Al-Quran untuk maslahah umat manusia ketika itu, dan juga pada hari ini. Itu yang didatangkan oleh Imam Ibn Aqil. Itu antara kata-kata yang popular yang telah dinukilkan oleh Dr. Saful Qurdi melalui karangan beliau. Dan juga apa yang kita mesti fahami di sini, iaitu Imam Ibn Qayyim juga telah menjelaskan dalam karangan beliau At-Turuq Al-Hukmiyah, iaitu keadilan Allah Subhanahu Wa Taala ini tertegak. Bumi dan langit ini tertegak disebabkan keadilan yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya apabila keadilan itu sudah tercipta, walau bagaimanapun cara yang digunakannya, berarti syariat agama dan syariat agama Allah sudah ditegakkan. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim dalam karangan beliau. Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak menjelaskan cara yang sesuai untuk kita menegakkan keadilan, melainkan perkara itu melihat kepada kesesuaian zaman dan juga kesesuaian konteks pada ketika itu. Dan suka untuk saya mendatangkan juga makna ataupun fahaman politik yang telah dikupas oleh seorang ahli falsafah yang dikatakan lebih hampir pemikirannya kepada agama, iaitu yang ditulis dalam ni adalah Ar-Raghib Al-Asfihani, iaitu beliau mendatangkan bahawa politik ini ada dua jenis, iaitu politik yang pertama adalah politik untuk diri manusia itu sendiri, dan politik yang kedua adalah politik daripada manusia kepada orang lain, kan? Jadi Al-Raghib Al-Asfihani mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menempelak mereka yang berpolitik, yang bijak untuk berpolitik terhadap orang lain, tetapi gagal untuk berpolitik di atas diri sendiri. Beliau mendatangkan dalil daripada surah Al-Baqarah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, iaitu kamu menyuruh orang lain melakukan kebaikan sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri, sedangkan kamu juga adalah kamu juga membaca kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang makna politik ataupun apa yang diterangkan oleh Al-Raghib Al-Asfihani. Baik, itu berkaitan dengan ad-din dan berkaitan dengan agama dan juga politik, sudut makna dan juga keterangan secara ringkas berkaitan dengan dua perkara tersebut. Jadi kita akan terus melihat kepada apa yang telah disebut oleh Dr. Saful Qurdi dalam karangan beliau, iaitu kaitan agama dan politik. Dalam bab ini Dr. Saful Qurdi mengatakan bab ini adalah bab yang terpanjang dan juga bab yang terpenting, apabila beliau mendatangkan dua pandangan ataupun dua sisi pandangan, sama ada dari kalangan sekularis dan juga pandangan yang pandangan ulama yang menyanggah apa yang diperkatakan oleh sekularis. Baik, insyaAllah kita akan melihat beberapa pandangan yang didatangkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Yang pertama sekali, Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahawa sekularis menafikan kesejahteraan Islam ataupun sifat Islam yang bersifat komprehensif, seperti mana yang telah Allah Ta'ala maklum kepada kita dalam Al-Quran, bahawa menyuruh kita untuk menganut Islam secara keseluruhan. Dan juga sekularis menafikan kesejahteraan Islam ini kerana mereka melihat tidak boleh ada perkaitan antara agama dan juga politik, kerana mereka mengatakan agama itu satu benda yang suci dan juga politik itu adalah satu perkara yang kotor. Dan perkara ini telah disanggah oleh Dr. Saful Qurdi dan juga ulama-ulama yang lain dengan mengatakan bahawa yang sebenarnya yang mengotorkan politik itu sendiri adalah ahli politik, dan juga bukan politik itu yang bersifat kotor. Dan beliau juga mendatangkan beberapa contoh yang telah ditunjukkan oleh sejarah-sejarah Islam yang terdahulu. Dan juga Dr. Saful Qurdi juga mengatakan tidak ada pemisahan
antara agama dan politik, iaitu ada sesetengah golongan yang mengatakan bahawa agama ini hanya bersifat ritual dan tidak boleh untuk digabungkan dalam hal-hal keduniaan. Dan perkara ini pada Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahawa ia adalah satu perkara yang salah dan juga ia adalah satu statement yang tidak terbenar dan juga boleh membawa kepada kesesatan. Antaranya lain, fasal yang lain adalah apa yang disebutkan dalam oleh sekularis adalah politik dalam perspektif teks dan maslahah, iaitu mereka mengatakan bahawa apabila agama dimasukkan dalam politik, maka politik akan menjadi sempit. Sedangkan Dr. Yusuf Al-Qaradawi telah mengatakan bahawa telah mendatangkan dalil ataupun hujah dengan mengatakan agama ini ia bersifat tetap dari sudut prinsip dan juga sawit ataupun berubah dari sudut pelaksanaannya. Baik, dalam hal ini ada golongan yang mengatakan bahawa Sayyidina Umar telah mengenepikan telah menyampingkan nas kerana mendahulukan maslahah. Mereka mendatangkan contoh, antara contoh yang didatangkan adalah Sayyidina Umar telah menafikan hak mu'allaf yang pada ketika itu perlu untuk diberikan zakat, seperti mana yang termaktub dalam surah At-Taubah, suruhan untuk mengeluarkan zakat kepada para mu'allaf. Jadi Sayyidina Umar ketika itu telah melakukan satu ijtihad bahawa untuk tidak memberikan zakat kepada mu'allaf kerana menurut beliau bahawa mu'allaf pada zaman tersebut telah jelas ataupun telah kuat hatinya dengan Islam. Baik, perkara ini dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsir beliau. Beliau mendatangkan dua pandangan, iaitu pandangan yang pertama mengatakan bahawa menerusi ayat ini mu'allaf sudah tidak wujud pada zaman ketika itu dan juga selepasnya, dan hanya wujud pada zaman Rasulullah SAW dan juga selepas tersebut. Dan pandangan yang kedua mengatakan mu'allaf akan terus wujud sehingga akhir zaman, dan juga hak pemberian mereka itu perlu diberikan kepada mereka yang berhak. Dalam hal ini Sayyidina Umar tidak menepikan nas ataupun tidak mengenepikan maksud, tidak mengenepikan ayat Al-Quran itu sendiri, tetapi Sayyidina Umar adalah seorang individu yang memahami maksud kepada penurunan ayat tersebut, kerana tujuan memberikan zakat kepada mereka yang mu'allaf ini adalah untuk melembutkan hati mereka dengan Islam dan juga menetapkan hati mereka dengan agama. Jadi apabila sampai satu tahap maksud itu telah tercapai, bahawa Sayyidina Umar telah melakukan ijtihad untuk tidak memberikan zakat kepada mereka. Jadi tuduhan yang mengatakan Sayyidina Umar menyampingkan nas kerana maslahah adalah satu tuduhan yang salah dan juga telah dijawab oleh para ulama. Baik, seterusnya kita melihat kepada apa yang disebut sebagai agama dan negara dalam Islam, iaitu yang telah dijelaskan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau mengatakan bahawa Islam berhak mendirikan sebuah negara. Jadi apabila kita mengatakan Islam dan negara, maka kita akan melihat bahawa penubuhan negara Islam, kalau kita nak sifat ataupun kalau kita nak menamakannya, adalah negara agama. Jadi Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahawa Islam itu lebih luas daripada makna agama, bahawa Islam itu merangkumi segala aspek dan juga bukan hanya bersifat ritual seperti yang difahami oleh masyarakat yang cuba memisahkan kandungan prinsip agama itu daripada politik. Dan juga itu yang dijelaskan, dan juga sekiranya kita melihat istilah negara Islam itu sendiri adalah satu istilah yang wujud ketika mana zaman khilafah hampir jatuh, dan ia merupakan satu ijtihad yang dikeluarkan oleh kalau tak silap saya adalah Syekh Ridha untuk menyatukan kembali
manusia atau menyentuhkan kembali umat Islam supaya mempertahankan sistem khilafah Islamiah ketika itu. Dan juga apa yang penting pada ketika ini adalah bukan melihat kepada namanya, tetapi melihat kepada prinsip yang didatangkan, ataupun melihat kepada rukun, ataupun melihat kepada isi konten yang ada dalam sebuah negara itu sendiri, iaitu negara yang disifatkan sebagai negara Islam adalah negara yang mematuhi ataupun negara yang mendatangkan konsep keadilan, yang mendatangkan konsep keamanan, yang memelihara hak-hak, dan juga seperti yang telah dijelaskan pada makna syariah itu sendiri. Dan juga apa yang ditulis oleh apa yang dijelaskan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi adalah negara Islam adalah negara sivil yang berdasarkan syariat. Jadi ini satu perbahasan yang saya kira agak menarik sekian untuk kita lihat, kerana di dalamnya ada satu konsep yang dinamakan sebagai konsep Rijaluddin. Konsep Rijaluddin ni kalau kita nak menisbahkannya kepada pemahaman ataupun kepada istilah yang digunakan pakai di Malaysia, mungkin juga adalah kepimpinan ulama. Apa yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan juga yang bersepakat dengan beliau antaranya adalah Syekh Muhammad Ghazali, mengatakan bahawa tidak ada satu kedudukan yang istimewa bagi Rijaluddin ataupun orang-orang agama di dalam sebuah negara, dan juga tidak ada satu kedudukan yang khusus sekiranya kita mendirikan sebuah negara yang berpaksikan kepada syariat, yang memelihara keamanan, yang memelihara keadilan dan sebagainya. Itu tidak ada satu kedudukan yang khusus. Apa yang perlu dilihat adalah mereka yang layak dan mereka yang berhak untuk berada di kursi teratas, maka mereka itulah yang perlu diberikan tanggungjawab. Bukan seperti yang difahami oleh sesetengah pihak apabila mengatakan bila terwujudnya sebuah negara yang berpaksikan syariat, maka yang wajar untuk berada di atas adalah mereka yang bergelar Rijaluddin. Dan perkara ini juga telah dikupas oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dengan mengatakan bahawa hatta negara Iran sendiri pun satu ketika memang dipegang oleh Ayatullah ataupun Mullah, tetapi pada hari ini mereka dipegang oleh seorang yang tidak digelar Ayatullah, iaitu Ahmadinejad. Dan juga kita tidak melihat Iran itu sebagai satu model yang boleh kita katakan sebagai contoh, tetapi apa yang nak dijelaskan di sini adalah kedudukan Rijaluddin ini bukanlah satu kedudukan yang perlu untuk diberi perhatian ketika mana negara yang berpaksikan syariat ini tegakkan. Apa yang disebut oleh Dr. Al-Qaradawi adalah beliau menetapkan konsep al-quwwah dan juga al-amanah, iaitu mereka yang ingin berada ataupun mereka yang perlu diangkat ataupun mereka yang perlu diberi amanah untuk berada di tampuk teratas adalah mereka yang mempunyai kemampuan. Kemampuan di sini juga dikupas oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi adalah kemampuan dari sudut ilmu dan juga kemahiran dan juga amanah, supaya mereka ini tidak berlaku zalim dan juga tidak menindas rakyat bawahan. Dan perkara ini juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ghazali dalam menyanggah beberapa statement yang mengatakan Rijaluddin perlu berada di atas sekiranya negara yang berpaksikan syariat itu ditubuhkan. Baik, kalau kita melihat pada perbahasan ini, Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga mengatakan bahawa negara Islam adalah negara sivil yang berdasarkan syariat. Dan juga kalau kita melihat apa yang telah disebut oleh baik, apa yang difokuskan dalam perbahasan ini adalah peranan masyarakat sosial dalam mewujudkan suasana ataupun dalam mewujudkan satu bi'ah yang
membantu untuk satu suasana yang baik, yang mampu untuk mendirikan sebuah kerajaan yang adil. Dan juga apa yang dinukilkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi adalah pandangan Muhammad Abduh yang hampir sama dengan apa yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dan sekiranya tidak salah kita untuk kaitkan dengan satu ayat Quran, iaitu allazi, mereka yang diberikan ataupun mereka yang diperkukuhkan kedudukan di atas muka bumi ini, iaitu mereka yang mendirikan solat dan juga mengeluarkan zakat, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi kalau kita nak fokuskan kepada ayat ini, iaitu falsafah solat itu sendiri adalah untuk menghalang atau membentengi diri daripada melakukan fahsyat dan mungkar. Mungkin berdasarkan daripada ayat ini, maka beliau mengatakan bahawa negara yang berpaksikan kepada syariat adalah negara sivil yang berdasarkan syariat. Dan antara yang lain, apa yang disebutkan oleh penulis, iaitu negara Islam adalah negara syura yang sesuai dengan demokrasi, dan perkara ini lebih banyak dibahaskan oleh beliau dalam karangan beliau, iaitu Min Fiqh Daulah, dan juga beliau mengatakan bahawa demokrasi yang diidamkan adalah demokrasi yang telus, yang memberikan hak kepada rakyat. Selain itu, beliau juga mendatangkan 3 golongan dalam memahami demokrasi ataupun melihat demokrasi dalam kacamata Islam, iaitu pertama adalah mereka yang menolak demokrasi atas nama Islam, kerana hujah mereka adalah Islam berasal daripada Allah, sedangkan demokrasi itu merupakan hasil karya manusia. Dan yang kedua adalah demokrasi berarti kekuasaan daripada rakyat untuk rakyat, sedangkan Islam adalah hukum Allah. Jadi perkara ini telah diperjelaskan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, bahawa yang dimaksudkan kekuasaan ataupun satu yang datang daripada rakyat untuk rakyat itu adalah untuk mengekang tindakan para penzalim daripada menindas rakyat. Baik. Yang kedua adalah mereka yang menerima demokrasi secara total tanpa reserve, dan yang ketiga adalah mereka yang bersifat wasatiyah, iaitu menerima intipati demokrasi, iaitu tidak melihat bahawa yang menerima intipati demokrasi dan tidak menerima falsafahnya secara keseluruhan. Ini yang disebut oleh penulis dalam karangan beliau. Dan juga antara faedah yang boleh didapati dalam bab ini adalah negara yang berpaksikan syariat menolak ataupun menafikan diktatorisme ataupun menafikan pengongkongan daripada setengah pihak. Dan ini bersesuaian dengan apa yang telah dirangkumkan dalam syariat dan juga apa yang telah diperjuangkan oleh sebilangan manusia pada hari ini yang tidak bersetuju dengan kezaliman yang wujud. Beliau juga mendatangkan bahawa apabila kita menyebut tentang negara yang berpaksikan syariat, maka yang dipelihara adalah hak-hak manusia, dan juga beliau juga mendatangkan beberapa masalah ataupun beberapa persoalan yang dibangkitkan oleh golongan yang tidak bersetuju dengan apa yang disebut sebagai negara syariat. Iaitu yang pertama adalah masalah Ahlul Zimmah, iaitu masalah mereka yang digelar sebagai Ahlul Zimmah ini adalah mereka yang tidak beriman, tetapi mereka yang tidak menentang pemerintah Islam, iaitu antara keraguan yang didatangkan oleh mereka yang tidak bersetuju dengan negara yang berpaksikan syariat ini adalah
apabila disebut sebagai negara yang berpaksikan syariat ataupun negara Islam ataupun sama waktu dengannya, kedudukan ahli zimah itu akan menjadi kedudukan yang kedua, dan juga mereka tidak dibenarkan untuk memegang apa-apa jawatan yang terpenting di dalam kerajaan. Bahkan perkara ini rasanya telah pun dijelaskan oleh kebanyakan ulama kita, dan juga satu pandangan dalam hal ini, iaitu tentang persoalan kehakiman. Ada yang mengatakan bila negara yang berpaksikan syariat ini wujud, maka maka mereka yang bergelar ahli zimah ini tidak boleh untuk menjadi hakim. Bahkan ada satu pandangan daripada kalau tak silap saya mazhab Imam Abu Hanifah yang memberikan kelonggaran untuk mereka menjadi hakim, kecuali dalam perkara-perkara yang bersifat syar'i, iaitu yang bersifat al-ahwal syakhsiyah. Antaranya lain adalah persoalan jizyah, iaitu apabila kita menyebut tentang negara yang berpaksikan syariat, mereka akan dikenakan jizyah, iaitu cukai. Dan perkara ini termaktub di dalam Al-Quran, bahawa maksud ataupun tujuan cukai ini dikeluarkan adalah supaya mereka tunduk ataupun taat kepada pemerintah negara tersebut. Tetapi perkara ini apabila dilihat, ahli-ahli fiqh sudah menetapkan jika mereka tunduk dan patuh kepada pemerintah ketika itu, baik, ahli fiqh sudah menetapkan jika mereka telah patuh ataupun telah tunduk setia kepada pemerintah ketika itu, dalam erti kata wahum saghirun, dalam ayat tersebut mereka sanggup untuk keluar berperang memelihara negara, maka tuntutan cukai ke atas mereka itu telah diangkat, maka mereka tidak perlu dikenakan cukai. Jadi apa fadilah ataupun apa hikmah jizyah ini dikenakan ke atas ahli zimmah? Kerana untuk menjaga hati mereka, kerana pada zaman dahulu apabila disebut peperangan, maka yang berlaku ada peperangan antara Muslim dan juga bukan Islam. Jadi untuk memelihara hati mereka daripada memerangi golongan yang seagama dengan mereka, maka mereka dikecualikan dan juga dikenakan cukai. Justru apabila mereka sanggup untuk keluar berperang untuk memelihara negara, maka tuntutan untuk mengenakan cukai ke atas mereka telah diangkat. Ini yang telah disepakati oleh ahli-ahli fiqh. Dan juga jika kita melihat kepada persoalan negara Islam dan juga hak-hak komuniti ini, dan juga apa yang disebut sebagai negara Islam memelihara hak-hak asasi manusia, iaitu negara Islam ataupun syariat Islam itu sendiri telah memelihara ataupun memang meraihkan ataupun memang mengangkat darjat manusia. Hal ini disokong oleh sebuah firman Allah yang mana Allah Ta'ala telah mengatakan bahawa Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam, iaitu manusia. Dalam arti kata yang lain, dalam pandangan Islam, apabila disebut sebagai hak-hak asasi manusia, ia adalah satu pilihan, dan juga ia juga boleh sifatkan sebagai satu kewajipan. Ia tidak sama dari sudut apa yang dijelaskan oleh masyarakat ataupun golongan barat yang mengatakan hak-hak asasi manusia ini adalah satu perkara yang perlu untuk kita tuntut ataupun perlu untuk kita dapatkan. Apa yang disebutkan ataupun apa yang telah dijelaskan ataupun syariat Islam itu sendiri telah melihat hak asasi manusia ini adalah dengan kita melakukan kewajipan yang mesti untuk kita tunaikan supaya hak-hak orang lain terpelihara. Antara yang disebutkan adalah kewajipan untuk
membantu memberi makan kepada golongan fakir miskin, sebagai contoh. Itu yang telah dijelaskan dalam kalangan tersebut. Juga antara perkara-perkara yang didatangkan oleh mereka yang tidak bersetuju dengan negara syariat ini adalah kebebasan beragama dan juga hak-hak kaum wanita. Iaitu mereka mengatakan apabila negara syariat ini ditegakkan, kebebasan agama tidak akan wujud, kan? Maka orang tidak bebas untuk memilih. Dan saya kira persoalan ini telah pun dijawab dalam kuliah yang lalu tentang kebebasan beragama, dan saya kira tidak perlu untuk kita ulang perkara ini. Cuma yang saya ingin sebutkan bahawa Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga mengatakan bahawa hukuman yang dikenakan ke atas mereka yang murtad misalnya, bukanlah satu konsensus ataupun bukanlah satu ijma' daripada para ulama'. Bahkan ia adalah satu perkara yang masih lagi menjadi perbahasan ataupun khilaf di kalangan para ulama'. Apa yang lain yang disebutkan adalah Islam tidak menghalang fikiran seseorang manusia apabila dia telah memilih agama selain Islam. Tapi Islam hanya akan menghalang tindakannya apabila dia mengajak orang lain untuk ikut kafir dan menyebarkan fitnah di barisan umat Islam. Itu yang dijelaskan. Baik. Ada beberapa soalan yang dikemukakan. InsyaAllah kita akan lihat sebentar lagi. Yang kedua adalah mengenai hak-hak kaum wanita. Mereka yang tidak bersetuju dengan negara syariat ini telah mengatakan bahawa apabila negara syariat itu ditegakkan, maka kaum wanita akan menjadi golongan yang berada di bawah kaum lelaki, dan ia tidak boleh disamaratakan. Saya kira ini adalah satu statement yang tidak merujuk kepada pemahaman syariat yang sebenar, apabila Al-Quran juga telah menyamaratakan kaum wanita dengan kaum lelaki dalam beberapa aspek. Dan juga kalau kita nak mengatakan bahawa kaum wanita adalah kaum yang kedua adalah tidak tepat, kerana ada satu pandangan daripada Imam Abu Hanifah yang membolehkan seorang wanita untuk menjadi hakim dalam semua persoalan selain hukum jenayah. Itu yang didatangkan oleh Imam Abu Hanifah. Sementara Imam Tabari dan aliran Zahiriyah membolehkan seseorang wanita menjadi hakim dalam semua bidang, sebagaimana mereka membolehkan kaum wanita untuk memiliki semua jawatan pemerintahan selain daripada puncak kepimpinan negara. Yang tu yang dijelaskan oleh Imam Tabari dan juga mereka yang beraliran Zahiriyah. Dan juga apa yang disebutkan dalam bab ini, iaitu satu ayat yang disebut dalam surah An-Nisa, iaitu Ar-Rijalu Qawwamuna 'ala Nisa, iaitu persoalan qawwamah ataupun kepimpinan yang menjadi satu perbahasan di kalangan masyarakat hari ini, dan juga bukan sekadar hari ini, bahkan sebelum ini lagi. Persoalan al-qawwamah, iaitu ada yang mengatakan bahawa lelaki yang lebih berhak berada di atas berbanding komunitas. Dan juga kalau kita melihat huraian-huraian tafsir mengenai ayat ini, ia merangkum dalam ayat yang bersifat kekeluargaan. Tetapi apabila menyebut tentang hal ini, ia bukanlah bermakna bahawa lelaki menguasai ataupun lelaki bersifat despotik ataupun diktator dalam memutuskan segala sesuatu. Sedangkan dalam Al-Quran itu sendiri menyuruh kepada manusia untuk melakukan permesyuaratan ataupun melakukan syura, dan juga meraihkan golongan yang lain. Antara yang lain, apabila kita menyebut tentang hak-hak wanita ini, Sayyidina Umar juga telah pernah menugaskan seorang wanita untuk menjadi pegawai di satu tempat, yang mana perkara ini adalah perkara yang boleh untuk kita katakan sebagai hujah untuk menyanggah mereka yang mengatakan bahawa apabila negara syariat ini ditegakkan, bahawa kaum wanita tidak
tidak boleh berada di peringkat kepimpinan. Dan juga saya secara peribadi melihat satu isu ataupun satu keputusan yang dibuat, wallahu alam, saya tidak pasti sama ada ia memang diputuskan dan telah dilaksanakan ataupun tidak, iaitu Arab Saudi membenarkan sebilangan wanita untuk menduduki kerusi ahli majlis syura di sana. Tapi hal ini telah ditentang oleh sebilangan ulama di sana. Kalau kita melihat laporan yang mengatakan bahawa mereka tidak bersetuju untuk mengangkat kaum wanita berada dalam majlis syura. Dan saya secara peribadi adalah tidak bersetuju dengan tindakan yang telah dicetuskan ataupun yang telah dibuat oleh para ulama di sana. Baik, itu antara yang dibahaskan. Dan dalam fasalnya ataupun dalam bahagian yang kedua, bab 4 dan bab 5, iaitu berkenaan dengan sekularisme, adakah penyelesaian ataupun masalah, dan juga politik kumpulan minoriti Islam adalah satu wacana yang telah dibentangkan oleh Dr. Syaful Qardawi di dalam satu seminar yang telah diminta untuk mengupas tajuk ini. Dan saya kira pembahasan ini adalah pembahasan yang menjurus kepada pemahaman masyarakat umum mengenai sekularisme dan sebagainya, dan ia bukanlah satu pembahasan yang boleh kita ringkaskan, melainkan ia adalah satu pembahasan yang berat. Tetapi secara keseluruhannya adalah apa yang hendak diketengahkan oleh Dr. Syaful Qardawi dalam karangan beliau mengenai agama dan politik ini adalah, apa yang penting yang perlu dilihat sini adalah dalam memahami ataupun dalam kita menjelaskan kepada masyarakat tentang apa itu yang disifatkan sebagai agama dan apa itu yang disifatkan sebagai politik, dan apa perkaitan di antara keduanya. Dan itu telah dijelaskan dalam oleh Dr. Syaful Qardawi dalam bab pertama hingga bab yang ketiga dalam buku ini. Baik, saya kira mungkin kita melihat kepada persoalan yang telah dilontarkan. Soalan yang pertama, sekejap. Baik, soalan pertama mengenai pandangan Al-Qardawi untuk ubah ahlu zimah dan kafir harbi kepada warga negara dan bukan warga negara. Perkara ini dijelaskan juga dijelaskan secara ringkas dalam buku ini mengenai istilah yang disebut sebagai ahlu zimah dan juga sebagainya. Beliau mengatakan ia adalah satu perkara yang bukan bersifat qat'i, yang bukan bersifat tidak boleh berubah. Bahkan ia adalah satu pendekatan, walaupun ia disebutkan dalam sebuah hadis ataupun beberapa hadis yang memang mengaitkan perkataan ahlu zimmah itu sendiri, tapi menurut Dr. Syaful Qardawi adalah melihat kepada konteks masyarakat hari ini, maka sewajarnya untuk kita mendekatkan mereka dengan Islam itu, maka kita beristihad untuk mengubah ataupun untuk menanggalkan kalimah tersebut supaya mereka lebih dekat dengan Islam itu sendiri. Dan berkenaan dengan istilah kafir harbi, wallahu alam, saya tidak pasti kepada siapa yang ditujukan mengenai kafir harbi ini. Cuma saya secara peribadi bersetuju kalau kita tidak menggunakan secara langsung ataupun kita terus mengubah istilah ahli zimmi itu kepada warga negara. Dan ia dilihat dan ia juga telah dikupas oleh secara ringkas oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam satu kertas kerja beliau, yang melihat yang telah menerangkan bahawa negara yang ideal, negara yang berpaksikan kepada keadilan, mereka memelihara ataupun mereka merangkum kesemuanya dalam satu prinsip, antaranya dalam beberapa prinsip, antaranya adalah prinsip kewarganegaraan. Jadi untuk soalan yang pertama, maka saya mengatakan secara pribadi saya bersetuju
untuk istilah ini ditukarkan kepada warga negara. Soalan yang kedua adalah komen saudara tentang amanat Haji Hadi. Adakah ia menepati tema siasat syariah itu sendiri atau memecah belahkan umat? Perkara ini perlu dilihat dan juga perlu didengari daripada orang yang mengeluarkan kata-kata itu sendiri. Maka saya kira tidak adil kalau kita hanya mendengar daripada sebelah pihak tetapi kita tidak mendengar daripada sebelah pihak yang lain, seperti yang telah difahami pada hari ini. Tetapi kalau kita melihat pada teks yang telah disebarkan, saya tidak nampak ia sebagai satu masalah. Ia tidak menerangkan bahawa ataupun ia tidak menjelaskan bahawa mereka ini kafir dan mereka ini kafir, melainkan beliau iaitu Datuk Seri Haji Abdul Hadi mendatangkan satu batasan yang dijelaskan dalam syariat itu sendiri, batasan yang memisahkan antara Islam dan juga kafir. Yang ketiga adalah LGBT wajar diberi kebebasan bersuara, dan sekiranya majoriti rakyat bersetuju dengan LGBT, adakah negara Islam yang demokratik akan membenarkannya? Baik, saya pernah berbincang perkara ini dengan beberapa orang sahabat tentang LGBT adakah wajar diberi kebebasan bersuara. Saya mengatakan ya, kan? Mereka wajar untuk diberi peluang untuk bersuara, dan sekiranya majoriti rakyat bersetuju dengan LGBT, adakah negara Islam yang demokratik akan membenarkannya? Saya kira sekiranya kita memberikan ruang kebebasan bersuara itu kepada semua masyarakat dan juga ruang penjelasan itu diberikan kepada semua masyarakat, saya tidak nampak bahawa majoriti rakyat akan bersetuju dengan gejala LGBT ini, melainkan kebanyakannya akan menolak kerana ia bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri. Sesuatu yang bertentangan dengan fitrah manusia tidak akan mendatangkan satu sifat yang tenteram dan mendamaikan, melainkan ia akan mendatangkan satu kekesutan di dalam jiwa manusia itu sendiri, dan manusia secara fitrahnya akan mencari kepada benda yang mendamaikan mereka. Dan pertama sekali yang perlu diberikan adalah kebebasan bersuara kepada semua pihak, supaya perkara ini dapat dijelaskan dengan lebih teliti dan juga lebih difahami, dan juga memahami apa yang sebenarnya yang berlaku atau apa yang menjadi punca kepada perkara ini. Dan saya kira tidak akan ada majoriti yang bersetuju tentang perkara ini. Bagaimana dengan soalan yang keempat adalah bagaimana dengan hak kebebasan bersuara? Baik, bagaimana dengan hak kebebasan beragama? Maafkan saya. Bagaimana dengan hak kebebasan beragama? Seperti yang telah kita lalui ataupun seperti yang telah kita kongsikan sebentar tadi, iaitu Islam juga meraihkan kewujudan agama-agama yang lain, tetapi ia tidak mengatakan bahawa agama itu benar dan agama ini benar, melainkan maka yang menunjuk petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu yang akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan memasuki golongan yang diberikan rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berkenaan dengan hak kebebasan beragama, pada saya itu bukan menjadi satu persoalan yang sewajarnya untuk diperbesarkan, ataupun pada saya hak kebebasan beragama itu perlu diberikan kepada semua pihak, kerana ketika isu saya melihat ataupun saya mengikuti isu yang pernah dicetuskan ataupun yang pernah dihebohkan satu ketika dulu di Malaysia, iaitu ketika Nurul Izzah, YB Nurul Izzah membentangkan tentang memberikan hak kebebasan beragama kepada masyarakat Melayu. Saya kira kebebasan beragama itu sendiri adalah satu perkara yang ada di dalam Islam, dan seperti yang telah saya jelaskan sebentar tadi, Islam tidak menghalang, kan? Secara yang
yang kita fahami, Islam tidak menghalang sekiranya seseorang untuk memilih agama lain, tetapi apa yang menjadi satu masalah apabila ia memilih agama yang lain dan juga ia mengajak mereka yang lain untuk turut serta dengannya dalam istilah memerangi ataupun mewujudkan kacau bilau di dalam negara tersebut. Maka dalam isu ini yang perlu dilihat adalah bukan tema riddah ataupun bukan tema murtad itu sendiri, tetapi yang perlu dilihat adalah tema kacau bilau yang nak diwujudkan oleh mereka ini. Dan tidak ada satu paksaan, kerana paksaan dalam beragama adalah satu perkara yang tidak mendatangkan apa-apa hasil. Kerana agama ini seperti yang telah sedia maklum, yang telah saya bentangkan sebentar tadi, adalah satu syariat ataupun satu sistem yang diberikan kepada mereka yang berakal, iaitu mereka yang berakal ni mereka yang bebas untuk melakukan pilihan secara waras. Baik. Yang kelima, kenapa negara-negara Islam yang memakai syariat Islam mundur dan tak mampu menyaingi negara kafir barat? Baik. Negara-negara Islam yang memakai syariat Islam, soalan daripada Nur Syahidah. Saya melihat isu ni adalah kerana sebelum saya membentangkan perkara ini, sempat saya berbincang dengan beberapa sahabat dan ada yang mengatakan bahawa pengekangan daripada kuasa-kuasa luar terhadap negara Islam itu sendiri. Tetapi apa yang lebih saya fokuskan adalah, adakah benar mereka memakai syariat Islam dalam negara-negara Islam itu sendiri? Sedangkan kalau kita melihat pada hari ini tidak ada satu negara yang dikatakan memakai syariat Islam yang betul-betul Islamnya itu, dalam arti kata yang saya maksudkan adalah mereka yang memakai syariat Islam adalah mereka yang mengatasnamakan syariat. Mereka bukan ataupun mereka yang mengambil kesempatan di atas syariat Islam itu sendiri. Sedangkan syariat Islam itu sendiri akan mendatangkan satu hasil yang lebih menguntungkan kepada masyarakat. Jadi saya kira negara Islam yang memakai syariat Islam itu sendiri bukanlah negara Islam yang benar-benar memakai syariat Islam, melainkan mereka ini mengatasnamakan syariat Islam. Baik. Soalan yang keenam adalah isu LGBT. Dulu di UK pun majoriti tak bersetuju sebab UK dikatakan negara Kristian. Tetapi pada tahun 2004 diluluskan UK Civil Partnership yang membenarkan perkahwinan sesama jenis kerana majoriti setuju dengan LGBT. Kalau majoriti setuju dengan LGBT di negara umat Islam yang demokratik, bagaimana pula? Maafkan saya kalau saya berkhilaf dalam hal ini. Dalam isu ini, negara umat Islam yang demokratik, saya mengatakan, saya masih lagi berdiri di atas praksi saya sebentar tadi yang mengatakan sekiranya perkara ini dijelaskan dengan lebih mendalam dan terperinci, negara umat Islam yang disebutkan di sini adalah negara umat Islam demokratik tidak akan menerima perkara ini. Dan saya kira perkara ini pun telah menjadi satu pertikaian di negara umat Islam pada hari ini, antaranya Malaysia, ketika mana Irsyad Manji misalnya masuk untuk mendedahkan karya beliau, kebanyakannya tidak bersetuju, dan itu satu reaksi yang mengatakan yang menolak fahaman LGBT itu sendiri. Jadi saya tidak nampak di mana yang mengatakan negara umat Islam yang demokratik akan bersetuju dengan LGBT itu sendiri. Wallahu alam, saya tidak pasti bagaimana keadaan masyarakat di UK. Mungkin perkara ini boleh sahabat-sahabat di UK mungkin boleh menjelaskan bagaimana situasi mereka di sana.
Soalan yang ketujuh daripada Syuhaib Arumi, sejauh mana batas autoriti kerajaan dan autoriti agama? Adakah ahli politik ada kuasa untuk menentu validiti? Baik, batas autoriti kerajaan dan autoriti agama. Untuk soalan yang ketujuh ni saya mengatakan wallahu alam, dan saya tidak berani untuk menjelaskan secara terperinci kerana saya bukan yang pakar dalam hal ini. Cuma dalam beberapa penulisan yang saya ikuti, saya lebih cenderung untuk bersetuju dengan mereka yang mengatakan perlunya ada batasan kuasa antara kerajaan dan autoriti agama. Tetapi saya tidak boleh menjelaskan secara terperinci di sini kerana saya bukan ahli yang pakar dalam hal ini. Maafkan saya. Dan yang ke-8 daripada Nur Syahidah, mengapa terpaksa menunggu hak asasi manusia untuk berbicara tentang kebebasan agama dan bersuara? Mengapa terpaksa menunggu hak asasi manusia untuk berbicara tentang kebebasan agama dan bersuara? Dan yang ke-9, sekejap Baik, soalan yang ke-8 ni, mengapa terpaksa menunggu hak asasi manusia untuk berbicara tentang kebebasan agama dan bersuara? Saya tidak berapa jelas dengan soalan ni. Mungkin si penyual mungkin boleh jelaskan sedikit. Cuma yang ke-9 itu daripada Nur Syahidah juga, bagaimana syariat Islam melihat isu manusia yang memperkudakan agama, seperti mana yang dikatakan Karl Marx, agama sebagai candu. Perkara ini juga ada dijelaskan secara ringkas oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, bahawa manusia apabila mengalami satu desakan ataupun telah terdesak dalam satu keadaan, mereka akan menjadikan agama itu sebagai alat, dan hal ini tidak dipersetujui dan tidak ada dalam syariat Islam untuk membenarkan manusia memperkudakan agama. Dan hal ini ditentang kerana ia dilihat sebagai keuntungan politik setengah pihak, dan ia bukan untuk mendatangkan masalah kepada masyarakat awam, melainkan untuk mendatangkan kepuasan kepada mereka. Dan juga apa yang dijelaskan oleh Yusuf Qaradawi adalah mereka yang memperkudakan agama dalam isu ini adalah mereka yang menjadikan masjid-masjid sebagai tempat untuk berkempen parti mereka, bukan untuk berkempen mengenai keadilan dan juga membantas kezaliman. Dan jika melihat kepada soalan yang ke-9, respons saya adalah bagaimana syariat Islam melihat sekejap. Siapa yang sepatutnya memegang autoriti agama dan syariat, especially dalam negara yang majmuk? Saya kira soalan ni mungkin ada kaitan dengan soalan yang ke-7 tadi kan, Syed? Baik. Sekadar yang saya fahami daripada soalan yang ke-10 ni, siapa yang sepatutnya memegang autoriti agama dan syariat, iaitu mereka yang mempunyai keahlian di dalam bidang-bidang tertentu. Perkara ini juga dijelaskan dalam beberapa ayat Quran yang saya ingat, apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya adalah fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kamu saling berselisih, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Dan jika melihat kepada tafsiran ayat ini, adalah ada satu tafsiran yang mengatakan bahawa dianjurkan untuk bermesyuarat. Jadi kepada siapa untuk bermesyuarat? Jadi orang yang diberikan kelayakan untuk bermesyuarat dalam isu ini, iaitu dalam seperti contoh yang memegang autoriti agama dan syariat ini adalah
mereka yang memiliki keahlian, dan dia tidak terbatas kepada mana-mana pihak. Kalau di dalam Malaysia misalnya Sultan, saya tidak melihat bahawa ia satu kewajaran, melainkan ia perlu diserahkan kepada mereka yang benar-benar faqih dan benar-benar menjadi ahli di dalam hal tersebut. Yang ke-11 daripada Syafiq Ibn Zaman, konsep Rijaluddin itu sama dengan kepimpinan ulama ke? Adakah sama dengan konsep aristokrasi? Adakah sesuai dengan konsep demokrasi kalau keputusan majlis syura ulama bertentangan dengan suara rakyat? Apa pula definisi ulama kalau macam tu? Adakah hanya dalam ilmu agama atau ilmu lain turut sama diambil kira? Baik, saya mengatakan konsep Rijaluddin ini adalah pada pemahaman saya adalah sama seperti kepimpinan ulama. Sekiranya kalau kita meneliti apa yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, bagaimana beliau menerangkan bahawa keraguan yang didatangkan oleh masyarakat yang tidak bersetuju ataupun golongan yang tidak bersetuju dengan negara syariat ini, mereka yang mengatakan bahawa apabila terdirinya negara syariat maka Rijaluddin yang akan berada di atas. Saya sifatkan Rijaluddin kalau kita nak mudah fahamnya adalah seperti kepimpinan ulama. Dan Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, saya mengulangi, Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan tidak ada satu ketetapan yang menjadikan bahawa apabila negara syariat tertegak bahawa Rijaluddin yang perlu berada di atas, melainkan mereka itu mestilah berada dalam konsep Al-Qawi dan Al-Amin, seperti yang termaktub dalam suratul Qasas. Perkara ini juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ghazali dalam penerangan yang hampir serupa dengan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dan juga Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga menetangkan beberapa contoh para sahabat yang sangat faqih, yang sangat alim dalam ilmu agama, tetapi tidak menjadi kepimpinan pada ketika itu, yang disifatkan sebagai Rijaluddin, kerana di sana masih ada yang lebih layak dan yang lebih berhak menurut pemahaman atau menurut penelitian masyarakat ketika itu. Maka diangkat Khalid Al-Walid dan diangkat Sa'ad bin Abi Waqqas dan sebagainya. Jadi saya kira tidak ada satu kedudukan ataupun tidak ada satu tempat yang istimewa, melainkan mereka ni mestilah memenuhi konteks ataupun kriteria yang diperlukan dalam kepimpinan tersebut. Sebagai contoh, kalau dalam kepimpinan bernegara misalnya, apa yang diperlukan dalam kepimpinan negara, maka mereka perlu memenuhi kriteria yang disebutkan. Izinkan saya untuk berkhilaf kalau berkenaan dengan isu kepimpinan ulama ni juga. Bagaimana ketika beberapa bulan yang lalu ketika muktamar Parti Islam Semester PAS yang mencadangkan Tuanku Haji Abdul Hadi untuk sebagai Perdana Menteri, saya mengatakan bahawa sebagai siapa pun yang menjadi ahli PAS, maka mereka akan mengangkat presiden mereka untuk menjadi kepimpinan tertinggi. Dan saya tidak mengatakan ia sebagai satu masalah, melainkan kita perlu melihat kepada apa yang diperlukan oleh masyarakat Malaysia ketika itu dan siapa yang diterima oleh masyarakat Malaysia. Dan mungkin juga boleh dianjurkan kalau kita sudi ataupun kalau kita katakan kalau kita berkehendak adanya perdebatan di antara ketua pembangkang dan ketua kerajaan misalnya, mungkin juga setelah pada PRU yang ke-13 yang akan datang, mungkin boleh didatangkan satu konsep perdebatan untuk melihat siapa yang lebih hampir dengan aspirasi rakyat untuk diangkat sebagai kepimpinan utama. Dan juga apa definisi ulama kalau macam tu? Adakah hanya dalam ilmu agama atau ilmu-ilmu lain turut sama diambil kira? Saya mengatakan definisi ulama kalau secara umumnya kita mengatakan ia adalah sama dalam ilmu-ilmu yang lain, kerana ulama adalah mereka yang memahami macam-macam ilmu. Tetapi kalau kita mengatakan kalau kita meletakkan perkhususan, contoh ulama fiqh dan sebagainya, maka ia terangkum dalam ilmu agama. Tapi kalau diambil kira dalam pemahaman masyarakat awam ketika ini adalah definisi ulama itu dilihat sebagai mereka yang faqih dalam ilmu agama dan juga mereka yang menguasai bidang-bidang kepakaran yang lain
seperti ekonomi dan sisanya, mereka tidak memanggil ulama, tetapi mengambil menamakan sebagai ilmuwan ataupun misalnya. Maka ia sebagai satu istilah. Dan juga saya kira perkara itu ada perkara yang sama kalau dilihat sebagai definisi secara umum. Wallahualam. Saya tidak pasti sama ada saya menjawab dengan baik ataupun tidak segala persoalan-persoalan yang dilontarkan ini. Saya kira pembentangan yang saya berikan pada hari ini adalah pembentangan yang mungkin agak kelam kabut ataupun mungkin agak tidak tersusun, kerana faktor-faktor yang faktor-faktor dalaman. Mungkin saya mohon maaf di atas kegagalan saya untuk berkongsi dengan baik dengan sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan perkongsian pada hari ini dapat mendatangkan manfaat. Sekalipun kalau tidak banyak, kita mendapat sedikit manfaat. Kalau tidak sedikit, kita dapat banyak manfaat, insyaAllah. Dan saya akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.